Memori yang paling berbekas dalam minda rakyat bila kita bercakap tentang eksplorasi angkasa mungkin dua pada hemat dan telahan saya. Yang pertama, mungkin kita tahu kita miliki planetarium. Itu pun persoalannya berapa ramai rakyat Malaysia pergi mengunjunginya setahun. Dan yang kedua, kita ingat bahawa kita pernah punya kosmonot angkasawan kita, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukr. Namun kedua-duanya mungkin tinggal sebagai fragmen yang terpisah, tidak membina satu naratif yang mengesankan ataupun meyakinkan, sehinggalah mutakhir ini kita dikhabarkan tentang adanya MSE 2030, Malaysia Space Exploration menjelang 2030. Sasarannya menimbulkan suatu respons yang saya sebut sebagai adakah ini akan menjadi satu lagi fragmen yang terpisah ataupun bakal membina satu mata rantai gagasan angkasa raya yang lebih besar bagi sebuah negara seperti Malaysia. Dan persoalan ini akan bakal kita bawa bersama panelis yang punya minat. Saya sebutkan minat ini kerana ia merupakan personal passion tetamu kita yang merupakan Ketua Pengarah MAISA ataupun Agensi Angkasa Malaysia, Tuan Haji Azli Kamil Napiah. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MSC ini akan jadi bibit-bibit terpisah atau macam mana? Terima kasih. Saya rasa biar izinkan saya memulakan silakan. Kepada perbicaraan malam ni, khususnya terima kasih kepada saya RTM dan seluruh peminat naratif malam ni. So, Agensi Angkasa Malaysia sebuah agensi Jabatan Persekutuan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan kita melihat persoalan yang diutarakan oleh Tuan Syed tadi, adakah dia akan menjadi fragmental ataupun terpisah, dan kita telah sedari isu ini sejak 10 tahun kebelakangan ini, iaitu negara mesti memerlukan satu landasan ataupun asas yang kuat untuk memastikan setiap aktiviti angkasa kita ada kesinambungan dan berterusan. Justru alhamdulillah pada 2017 negara telah mewujudkan apa yang dipanggil Dasar Angkasa Negara 2030. Itu bermakna adalah satu aktiviti berkaitan angkasa yang berterusan sepanjang 10 tahun akan datang sehingga 2030. Dan ini menjawab kepada persoalan mungkin aktiviti-aktiviti kita sebelum ini yang berkaitan angkasa bersifat ad hoc ataupun bersifat mendiri dalam tempoh-tempoh yang tertentu. So kebetulan pula dalam tempoh akhir abad 20-an kita lihat teknologi angkasa telah mula menunjukkan potensi dia sebagai salah satu pada sumber ekonomi global yang dikenali sebagai ekonomi angkasa. Dan kita lihat nilai dia saja pada 2022 mencecah 340 bilion USD untuk sektor teknologi angkasa. Jadi ini merupakan satu ruang dan peluang baru kepada negara kita yang selama ini berkecimpung dalam teknologi angkasa hanya sebagai pengguna. Kita terima data dan kita manfaatkan dia untuk pelbagai tujuan dalam negara kita, termasuk keselamatan, pertahanan sumber dan juga kita untuk tujuan pemantauan bencana dan sebagainya. Setelah lebih 20 tahun dan wujudnya Dasar Angkasa Negara itu menunjukkan bahawa kita perlu bergerak lebih lagi hanya sebagai pengguna kepada pencipta ataupun penyedia perkhidmatan kepada angkasa itu sendiri, kerana nilai ekonominya begitu besar kepada negara, dan inilah yang kita rangkakan untuk kita menjanakan Dasar Angkasa Negara negeri. Kita memerlukan satu program yang besar. Inilah yang dipanggil Malaysian Space Exploration 2030 yang alhamdulillah dilancarkan dengan sempurna oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada tahun lepas di 5 2023. Dan ini adalah satu kerangka yang besar kepada ekosistem teknologi angkasa Malaysia untuk 10 tahun akan datang menjelang 2030. Tuan Haji, saya banyak persoalan yang timbul daripada penjelasan mukadimah Tuan Haji itu tadi, kerana kita ada MSE 2030 dasar, dan adakah itu sinonim dengan Dasar Angkasa Negara? Sama? We're talking about the same thing di sini? MSE dengan DAN 20
17 itu. Dan 2030 adalah satu dasar. Okey. Untuk melaksanakan dasar, kita mesti ada satu program. Okey. Program itulah MSE 2030. Bagaimana kita memposisikan, untuk saya memahami letak duduknya, MISA dalam semua yang kita bercakapkan ini, sebelum kita pergi secara perincian apa yang bakal berlangsung dalam MSE 2030? Baik, pada lewat 80-an, negara pada masa itu telah ada dipanggil Malaysian Centre for Remote Sensing. Okey. Iaitu satu entiti di bawah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi dan Alam Sekitar pada masa itu, memfokuskan kepada sektor hiliran, iaitu downstream, di mana menggunakan teknologi remote sensing untuk mencipta pelbagai penyelesaian isu dalam kehidupan di negara kita. Okey. So kemudian pada awal tahun 20-an, kita lihat masa itu negara juga telah memiliki satu entiti angkasa yang menjurus kepada pelaksanaan dasar, iaitu Agensi Angkasa Negara kalau kita ingat. Okay. Ya. So apabila dasar ini telah wujud pada 2017, perkara pertama yang kerajaan laksanakan ialah memastikan semua entiti ini berada di bawah satu bumbung. Okay. Itulah wujudnya Agensi Angkasa Malaysia ataupun MISA. Saya selalu secara mudah kita nak faham fungsi MISA ni, saya selalu bidalkanlah. Ya, kalau US ada NASA, Malaysia kita ada MISA. Untuk melaksanakan fungsi pembangunan teknologi angkasa di negara kita. Tuan Haji menyebutkan bahawa kita ada pengalaman yang panjang. Saya sebutkan di awal tadi bahawa saya ingat ada planetarium. Saya pergi beberapa kali. Kemudian kita ingat ekspedisi menghantar angkasawan. Kemudian ia agak senyap dan terhenti seketika. Dan kini kita mula bercakap tentang MSE 2030 semula. Dan keinginan yang Tuan Haji sebutkan tadi itu soal penyelarasan. Kita ingin ada ketekalan dalam program angkasa kita ini. Bagaimana kali ini berbeza berbanding episod-episod yang saya sebutkan sebelum ini, fragmented dalam konteks pendekatan kita untuk menyebarluaskan lagi perkembangan aero angkasa ala Malaysia ini? Baik. Satu yang mungkin berbeza ialah berdasarkan kepada pelaksanaan MSE 2030 ini, kita ada 92 KPI yang kita perlu laksanakan sehingga tahun 2030. Maknanya kita ada aktiviti yang telah kita rancangkan sehingga 10 tahun akan datang. So itu yang pertama. Yang kedua, kewujudan dasar ini sebenarnya bukan saja sebagai asas yang kukuh, tetapi juga mampu menarik minat kepada pembangunan teknologi dan juga pengkomersialan terhadap teknologi itu dari seluruh dunia. Dia melihat Malaysia sebagai satu negara yang begitu serius dalam membangunkan teknologi angkasa. Dan itu berbeza ya. Berbanding sebelum ni kita lebih kepada menjurus kepada satu-satu projek dan aktiviti saja. Dan ini adalah aktiviti yang besar. Kalau boleh saya kongsikan sedikit ya. Untuk tahun ini saja kita memfokuskan sekurang-kurangnya 3 projek besar. 2024. Yang pertama sekali ialah pembangunan satelit penderian jauh negara. Yang kedua, penderian jauh. Kalau bahasa Inggeris dia remote sensing. Remote sensing. Kalau bahasa remote sensing kita faham. Penderian jauh tu kita. Bahasa dewan bahasa dan kita. So itu yang pertama, yang mana kita jangkakan aktiviti ini yang kita fokuskan kepada kerjasama antara kerajaan dan swasta, iaitu public private partnership ya, menjelang 20, insya-Allah kalau segala-galanya berjalan lancar, menjelang akhir 2026, awal 2027 kita akan lancarkan satelit penderian jauh kita yang kedua. Projek aktiviti besar yang kedua ialah berkaitan usaha kita untuk membangunkan bandar angkasa dalam negara kita. So bandar angkasa ini adalah satu kita katakan sebagai pemula kepada aktiviti-aktiviti yang mungkin menjurus kepada pembuatan dan juga perkhidmatan. Alhamdulillah negara kita bukan saja ada sektor E&E yang kuat, tetapi kita pun telah ada sektor aero angkasa yang telah pun
menyumbangkan banyak perkhidmatan dalam negara kita. Jadi ini adalah satu kelebihan kepada Malaysia bila kita melihat dua entiti ini telah tersedia, dan ini akan menjadi satu momentum yang lebih baik kalau kita nak membangunkan bandar angkasa dan juga mungkin sektor pembuatan yang melibatkan teknologi angkasa. Dan yang ketiga yang kita sedang usahakan ialah untuk Malaysia juga mampu memiliki keupayaan sebagai sebuah negara yang menyediakan perkhidmatan pelancar roket. Dan tiga perkara besar ini bukan sahaja sesuatu yang kita boleh laksanakan, tetapi kita lihat kepada impak kepada ketiga-tiga aktiviti ini, iaitu apa ni kita panggil aktiviti-aktiviti hiliran yang akan wujud sekiranya ketiga-tiga projek besar ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, kalau kita mampu melihat negara menyumbang kepada perkhidmatan pelancar roket, makna kita akan tumbuhkan banyak lagi syarikat-syarikat pemula yang akan menyokong kepada perkhidmatan berkenaan. Sama juga dengan bandar angkasa, dan ini akan menjadi satu tarikan kepada pelabur-pelabur asing supaya menjadikan Malaysia sebagai satu tempat untuk mereka bersama-sama dengan industri tempatan kita membina ekosistem teknologi angkasa di Malaysia. Tiga projek ini, kalau boleh saya perdalamkan sedikit untuk memahami dan menjiwai MSc 2030. Yang pertamanya soal membina satelit penderiaan jauh. Kita pernah melakukan ini, pernah membina satelit. Bandar angkasa ini pada hemat saya sekurang-kurangnya perkara baru. Adakah kita sudah ada mengenal pasti lokasinya? Sekaligus pelancar roket ini, saya tahu Baikonur, tetapi adakah kita melihat Malaysia Semenanjung mungkin agak sempit misalnya, mungkin di Sarawak. Adakah kerana katanya tadi macam ingin digerakkan pada tahun ini dan kini sudah pun Februari. Adakah item 2 dan item 3 ini sudah pun dikenal pasti sehingga ke tahap mana ini? Baik, kalau kita bercakap pasal perkhidmatan pelancar roket. Tahun lepas Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah mengeluarkan satu garis panduan untuk membuat kajian kebolehaksanaan. Maknanya mengenal pasti tempat-tempat yang bersesuaian untuk dibinakan tapak pelancar ini. Alhamdulillah kajian ini sedang berjalan. Dan ini tidak boleh dibutirkan sekarang. Masih rahsia. Masih rahsia dan kita sedang menunggu hasil daripada kajian-kajian ini. Saya ingat ada banyak tempat yang berpotensi. Bergantung kepada teknologi mana yang diperkenalkan. Itu satu yang perlu kita debatkan pula nanti. Maksudnya kalau pelancar roket itu daripada daratan, dia ada satu jenis kajian dia. Kalau pelancar roket itu daripada satu ketinggian yang tertentu yang dipanggil suborbital launching, itu pun memerlukan sedikit kajian yang lebih lanjut. Maknanya bukan dilancarkan dari darat, suborbital. So memerlukan satu teknologi transport, pengangkutan sampai ke satu ketinggian dan dilepaskan. Itu untuk jenis satelit yang mungkin agak bersaiz. Tetapi kalau yang untuk bersaiz Pico umpamanya kan, kita boleh menggunakan platform kerjasama antarabangsa kita. Sebagai contoh yang terbaru kita dengan Jepun, Japan Space Exploration Agency tahun lepas, dan satu-satunya negara yang membuka ruang kepada Malaysia untuk memanfaatkan makmal Kibo yang ada di ISS. Makmal itu banyak tujuan dia, untuk tujuan penyelidikan, untuk tujuan perkhidmatan, dan dia juga membuka ruang untuk kita melancarkan satelit Pico kita dari Kibo. So ini ada satu ruang yang baik untuk Malaysia, bukan saja kepada kerajaan, industri, akademia dan juga NGO yang ingin berkecimpung dalam membangunkan kepakaran dalam sektor angkasa. Sekurang-kurangnya ada dua istilah yang janggal kepada audiens kita. Satunya satelit Pico yang dilancarkan dari Kibo. Itu sendiri pun kita perlu pencerahan sedikit. Pico ini kalau kita lihat saiz satelit ni dia merupakan nano dan sebagainya. Pico tu yang paling kecil lah. Yang paling kecil yang macam kotak mancis dan sebagainya. Ada satelit yang sebesar itu? Ada. So yang untuk Kibo ni adalah jenis makmal yang ada di ISS. Nama dia Kibo. Yang diisytiharkan oleh
jaksa lah Ya. dan sebagainya. So jadi ini antara yang satelit-satelit yang biasa diguna pakai dalam sektor angkasa. Mungkin saya nak membawa kepada jenis-jenis satelit yang biasa dipakai di Malaysia. Kita akan perdalamkan seketika nanti. Juga bila bercakap soal ciri-ciri untuk memilih tempat pelancar itu, tertanya-tanya juga saya soal bandar angkasa ni. Okey. Dah dikenal pasti ke belum? Okey. Akan ditangani oleh Ketua Pengarah MAISA selepas kita berjeda seketika. Okay. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan tu berapa paket gula diorang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Ya, kita bicarakan dalam bicara naratif pada malam ini secara langsung tentang program eksplorasi angkasa Malaysia 2030, singkatannya kita sebut sebagai MSE 2030 bersama Ketua Pengarah MAISA iaitu Agensi Angkasa Malaysia. Di awal bicara tadi sudah pun dibicarakan tentang bagaimana pendekatan pada kali ini sejurus selepas DAN ataupun Dasar Angkasa Negara itu dilancarkan. Kini kita ada MSE 2030 sebagai pengisian menjelang 2030 dengan pelbagai program yang kita akan butirkan seketika nanti. 3 program yang sudah mula hendak digerakkan pada tahun ini disebutkan tadi tentang membangunkan satelit penderiaan jauh atau remote sensing. Yang kedua membangunkan bandar angkasa dan yang ketiganya adalah menyediakan pelantar roket. Dan banyak dibicarakan tadi tentang Pico, tentang Kibo ini. Anda boleh mengikuti semula apa yang dibicarakan ini di YouTube. Tetapi saya tanyakan juga tentang bandar angkasa ini. Kalau tadi berdasarkan kepada ciri-ciri yang diperlukan untuk pelancar roket, kalau bandar angkasa ini sudah dikenal pasti? Setakat hari ini mungkin saya boleh maklumkan negeri Pahang sangat berminat untuk membangunkan bandar angkasa yang pertama di Malaysia. Oleh kerana mereka pun telah mula membangunkan
bandar aero angkasa sebelum ini, dan sedikit lagi untuk dia sediakan extension kepada itu untuk teknologi angkasa. Sebab kita faham teknologi angkasa ini tidak boleh lari daripada 4 perkara. Yang pertama, dia adalah teknologi yang sangat maju. Yang kedua dia adalah teknologi yang sangat mahal. Dan teknologi yang ketiga adalah teknologi yang sangat berisiko tinggi. Dan yang keempat, walaupun begitu, dia adalah teknologi yang memberi pulangan yang paling lumayan dalam komersial. So jadi keseimbangan empat-empat inilah semua negara maju berlumba-lumba untuk memastikan ekosistem itu ada di dalam negara masing-masing untuk mengambil peluang kepada wujudnya ekonomi angkasa yang sedang membangun di peringkat. Apabila Tuan Haji menyebutkan ini, saya nak kaitkan juga dengan soalan daripada penonton. Tadi sewaktu kita berehat ada pemanggil Nazim bertanyakan. Kerana ini saya rasa ini soalan yang lumrah dalam kalangan awam yang melihat bahawa kita kini ada MSE 2030. Sebelum ini kita pernah menghantar angkasawan ke ISS. Dan Encik Nazim terus saja bertanya, hasil daripada menghantar angkasawan dulu, apa yang kita dapat? Kerana Tuan Haji menyatakan bahawa aero angkasa ini pelaburannya besar, pulangannya juga lagi besar. Jadi apa yang tidak berada dalam pengetahuan umum tentang apabila kita buat pembangunan semua ni, what do we get back in return? Itu saya rasa penting untuk kita tangani. Baik, kalau dalam bercerita pasal teknologi angkasa, astronot ni dia macam artis, dia popular. Hakikatnya dalam teknologi angkasa banyak lagi bidang yang sangat diperlukan. Contohnya apabila seorang angkasawan berada di atas sana, dia memerlukan puluhan saintis di belakang dia untuk memacu pergerakan dia, perancangan dan apa yang nak dibuat di atas sana. So itulah hakikatnya. Dan matlamat menghantar angkasawan ke angkasa lepas sebenarnya banyak. Sebagai contoh, kalau Malaysia dulu kita yang pertama sekali kita nak melihat adakah penghantaran angkasawan kita itu memberi impak kepada minat generasi muda kita terhadap sains. Itu matlamat asas dia. Dan memang pun berjaya. Dan kita boleh lihat pada masa itu di kedai-kedai kopi dan sebagainya semua berbicara pasal astronot. Pada saya itu berjaya. Yang keduanya, kita juga mengambil kesempatan pada ketika itu untuk melihat bagaimana eksperimen-eksperimen yang kita hantar melalui astronot kita di sana dibawa pulang. Dan nilai uji kaji itu sangat penting kepada akademik kita, khususnya di universiti. Sebagai contoh saya berikan pada hari ini, bagaimana spin off kepada teknologi yang NASA ciptakan sepanjang dia aktiviti di angkasa lepas, telah puluhan ada sini. Yang terbaru saya ingat ialah mereka mencipta krim yang sesuai untuk kulit manusia dalam keadaan sekarang ni. Tetapi dia dah dicipta awal untuk dipakai di angkasa raya. Di angkasa raya. So dan yang terbaru jadi tidak dapat sunburn lah. Tak ada sunburn. Dan yang saya agak terkejut juga, dia dah boleh buat artificial DNA untuk mengesan penyakit-penyakit macam COVID dan sebagainya. So itu adalah hasil daripada eksperimen di atas sana. Dan kita, kalau tak silap saya dulu, kita ada nilai kepada hasilan ini? Boleh kita terjemahkan dalam bentuk ringgit? Saya ingat sangat bernilai. Apatah lagi kalau kita daftarkan dia sebagai IP kan, memang sangat bernilai dari segi itu. In fact, kalau kita ikut macam NASA, dia akan patent kan, dan dia akan serahkan kepada industri untuk buat commercialization. Di situ sebenarnya kalau nilai sebenar kepada yang itulah. Dan sikit lagi berkaitan dengan angkasawan, saya kira kalau kita hendak meneroka membesarkan aspek human spaceflight ini, kita mesti meletakkan astronot ataupun angkasawan ini sebagai satu kerjaya. Dan kita akan dapat melihat kesinambungan nanti. Kerana mereka ni adalah manusia-manusia pilihan. Bukan semua orang boleh sampai ke atas sana. Dia ada ciri-ciri yang tertentu. Dan kita mesti memastikan benda ini ada pembangunan dia daripada kecil sampai ke besar. Bercakap tentang ni, adakah di dalam MSE 2030 ni kita juga bercita-cita untuk menghantar angkasawan yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Ada 7 tahun lagi ni? Ya, buat masa ini kita memfokuskan kepada pembangunan ekosistem terlebih dahulu. Kerana kita nak melihat kepada
impak kepada wujudnya teknologi itu kepada masyarakat secara keseluruhan. Kita dah mula menguasai aktiviti hiliran yang kita dah bagi manfaat kepada nelayan, kita bagi manfaat kepada petani, dan kita juga membantu dalam pastikan pengurusan bencana negara kita, termasuk juga sumber kita menggunakan teknologi angkasa. Itu kita dah kuasai, dan kalau boleh saya katakan kita among the best di rantau Asia dalam aktiviti hiliran ini. Tinggal lagi kita mesti ada satu kesinambungan, kerana permintaan kepada aktiviti hiliran ini sentiasa meningkat. Bayangkan setakat hari ini kita dah ciptakan lebih 55 aplikasi berteraskan teknologi angkasa ini kepada 90 agensi kerajaan seluruh negara. Kita perlu sebut antara contohnya kerana saya tidak fikir ia berada dalam pengetahuan awam, Tuan Haji. Baik. Saya rasa saya bagi contoh yang selalu saya ingat, contoh yang ialah petani kita yang bersawah padi. Ya, bersama dengan Kementerian Pertanian, Jabatan Pertanian, pertama sekali kita buat pemutihan. Kita lihat berapa banyak sebenarnya tanah kita yang bertanam betul dengan tanaman padi. Kemudian kita boleh menjimatkan dalam kos subsidi umpamanya kan, subsidi bertasar. Dan yang paling menarik ialah kita boleh ramalkan musim ini berapa tan keseluruhan pada hasil kita, dan kerajaan nanti dah boleh ini hanya dengan teknologi pengimejan dari satelit. Yes. Dan image ini adalah hari-hari dan kita berulang. Dan yang kedua, kita bantu nelayan kita untuk menangkap ikan di satu posisi yang lebih tepat, tanpa perlu merayau-rayau, membazirkan masa, bahan api, dan juga mungkin pengurusan dia. Dan alhamdulillah dengan Jabatan Perikanan dah dilaksanakan sejak 2010 sampai ke hari. Nelayan di mana ni? Saya sangka mereka menggunakan sonar. Rupanya teknologi satelit ya? Ya, sebab teknologi ini sebagai tambahan untuk efisiensi atau kecekapan. Ya. Kalau di Jepun dia dah boleh tahu kat mana nak tangkap pari, kat mana nak tangkap ikan tuna. Kita setakat ini ikan pelagik dan tuna. Kita boleh tahu kat mana. Dan ini manfaat kepada nelayan kita sebenarnya untuk food security dan sebagainya. Dan termasuk juga komoditi yang lain. Ya. Kita lihat koko umpamanya kan. Kita dah lama tidak melihat apakah sumbangan dia kepada ekonomi negara. So komoditi juga besar. Dan ini kita bantu petani dan juga penternak lah untuk tujuan pengurusan. Sebenarnya teknologi angkasa 3 perkara yang diberi manfaat. Yang pertama untuk tujuan perancangan. Yang kedua untuk tujuan pemantauan. Yang ketiga untuk tujuan mitigasi. Tiga-tiga ini memang disediakan oleh teknologi angkasa dalam pengurusan. Bila Tuan Haji menyebutkan ini, saya membayangkan perspektif rakyat awam, maksud saya lah. Bila kita sebut soal angkasa raya, perspektifnya adalah dari bumi melihat keluar, tengok planet, nak tengok meteor. Tapi hari ini yang kita dengar ni adalah apabila kita berada di luar di angkasa dan melihat ke dalam. Ini satu perspektif yang penting kerana ia memberikan gambaran tentang manfaat yang lebih jelas, saya kira, Tuan. Sebab tu bezanya kita dengan negara-negara lain di rantau Asia Tenggara. Kita mulakan dengan penggunaan teknologi. So satelit yang biasa digunakan pakai di Malaysia ini ialah satelit komunikasi. Kita tengah miasat dan kita ke udara hari ini pun tahu satu, dan satelit remote sensing yang mengutip maklumat di permukaan bumi setiap hari. Dan yang ketiga ialah satelit penentu kedudukan yang kita nak tahu pergi ke mana dan titik koordinat dia. Kita ada ketiga-tiga ini. Untuk yang pertama, komunikasi kita ada melalui Miasat. Dan hari ini dah ada 6 satelit dia. Dan mungkin 3 yang beroperasi. Dan yang kedua, kita belum ada selepas Tiongxat dan Razaksat. Kita tidak ada. Dan yang saya sebutkan tadi by 2026 insya-Allah kalau segala-galanya berlancar, negara kita akan lancar satu lagi satelit masing-masing. Dan yang penentu kedudukan ini kebiasaannya kita tak perlu memiliki satelit. Kerana services yang ada sudah ada di sekeliling ni. We don't need to reinvent the wheel. Contohnya China dia ada BIDO, GPS US, kemudian Europe pun ada bahagian dia yang dia. Dan mereka ini menawarkan perkhidmatan kepada negara-negara yang memerlukan. Tuan Haji, saya membayangkan apabila Tuan Haji menyebut bahawa Malaysia berada di depan berbanding negara-negara serantau. Kita tahu kita memiliki satelit. Adakah kerana itu ataupun memang ada sektor-sektor yang lain selain daripada soal
jumlah satelit yang kita ada, sehingga kita mengatakan bahawa memang benar rantau ini kita berada di depan. Selalu saja kita tidak berbicara tentang dalam eruk angkasa ASEAN, kalaupun tidak Asia. Kita berada di depan, akan ditangani selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesetiaan anda. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Ya, saya menemani Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia Tuan Haji Azli Kamil Nampiah bercakap tentang MSE 2030 iaitu Malaysia Space Exploration 2030 Almanac, jadual program untuk mengisi agenda angkasa Malaysia. Dan saya bangkitkan tadi satu persoalan kepada Tuan Haji kerana saya mendengar beberapa kali, sekurang-kurangnya 2 kali semenjak setengah jam yang lalu, Tuan Haji mengatakan bahawa dalam kalangan negara serantau ini kita berada di depan. Dan itu saya kira juga tidak berada dalam pengetahuan umum. Kita tahu kita ada satelit. Adakah kerana itu kita berada di depan? Apa buktinya ataupun apa ukurannya mengatakan kita berada di depan itu, Haji? Baik. Satu perkara yang penting yang mungkin saya boleh kongsi ialah yang terbaru pada 2022, ya. Negara berjaya mewujudkan dipanggil Space Law, perundangan angkasa. Ya, yang ini tidak ada pada negara-negara lain di rantau ASEAN negara. Mungkin mereka ada Space Law, tetapi Space Law mereka hanya bagi tujuan untuk penubuhan satu-satu agensi angkasa. Tetapi Space Law kita ialah spesifik untuk membantu pembangunan sektor angkasa yang merangkumi industri, penyelidikan, akademik, pembangunan sumber manusia, yang saya boleh katakan serba lengkap lah. Yang paling penting sekali yang
setakat hari ini apabila dunia melihat Malaysia dalam konteks pembangunan teknologi angkasa ialah dengan adanya space law ini, dia melihat Malaysia mampu menangani isu-isu yang berkaitan teknologi angkasa sekiranya wujud, sebab kita telah ada space law yang mana kita boleh menangani isu liability, ya, mungkin boleh isu, kita juga boleh cuba untuk menyertai treaty yang penting untuk pembangunan teknologi angkasa pada masa hadapan. Dan itu juga menarik minat pelabur-pelabur asing kepada Malaysia dengan melihat Malaysia begitu serius. Ya, kita ada tata kelolanya. Dengan kerajaan madani dalam konteks kemampanan, kesejahteraan, dan itu satu value yang besar kepada Malaysia. Yang keduanya, kita ada infrastruktur yang terbesar di rantau Asia Tenggara, iaitu infrastruktur assembly, integration and testing yang untuk membuat satelit dan juga untuk membuat pengujian kepada peralatan-peralatan yang berkaitan dan seumpamanya dengan teknologi angkasa di Banting, Selangor. So ini adalah satu kelebihan kepada kita. Yang ketiganya ialah kita telah lama berkecimpung dalam aktiviti hiliran yang saya sebutkan tadi. Untuk membina 55 sistem aplikasi itu bukan semudah yang disangka. Berbanding dengan negara jiran kita Thailand, dia mulakan dengan upstream atau huluan. Dia mencipta satelit dulu, lepas tu baru dia nak pakai maklumat itu. Kita pakai maklumat dulu dan baru kita berperingkat untuk maju di peringkat pembinaan infrastruktur, dan juga akhirnya yang kita belum teroka lagi ialah peringkat huluan, iaitu mencipta atau menguasai teknologi angkasa di peringkat di angkasa lepas. Ya. Sebab itu dalam Malaysian Space Exploration 2030 kita ada sekurang-kurangnya 4 kluster yang kita akan beri tumpuan. Ya. Kluster yang pertama iaitu segmen pengguna. Segmen pengguna ni ialah yang kita nak ciptakan penyelesaian kepada masyarakat kita, ya, dalam menguruskan kehidupan mereka. Dan itu kita akan teruskan setelah yang kita buat lebih 20 tahun ini, dan kita jangkakan menjelang 2030 kita akan ciptakan tidak kurang daripada 90 aplikasi baru. 5 aplikasi baru setiap tahun. Itu tidak termasuk 91 KPI yang disebutkan tadi? Termasuk. Salah satu. Termasuk salah satunya. Ya. Kemudian yang keduanya ialah kita dah ada infrastruktur. Ya. Kita ada stesen penerima bumi, kita ada makmal kita, dan kita ada kepakaran dalam menganalisa maklumat-maklumat ini, dan itu kita akan teruskan. Dan itu juga menjadi kelebihan kita berbanding negara-negara lain. Dan yang ketiga, kita kena memastikan sumber kepakaran tempatan kita diwujudkan dari masa ke semasa, kerana kita tidak mahu kita bergantung sepenuhnya kepada tenaga luar dalam menguasai teknologi ini. Dan yang keempat, kluster yang keempat itulah yang kita mungkin beri lebih tumpuan, iaitu kita nak menguasai segmen angkasa, iaitu pembuatan satelit, perkhidmatan pelancar, dan kemudian mungkin perkhidmatan yang kita boleh ciptakan di angkasa lepas, termasuk melalui penyertaan kita di peringkat antarabangsa dalam operasi stesen angkasa lepas dan sebagainya, dan seumpamanya. Itu antara beberapa kelebihan yang kita lihat. Dan yang mungkin yang terbaru ialah berkaitan dengan teknologi pelancar. Ya, kita lihat di rantau Asia Tenggara ada juga negara-negara jiran kita yang berminat untuk menubuhkan perkhidmatan pelancar ini. Tetapi alhamdulillah mungkin Malaysia di kedudukan geografi yang agak memihak kepada kita, ya. Kita agak jauh daripada lingkaran Asia Pasifik, yang lebih stabil, yang mungkin kuranglah terdedah kepada gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. So ini pilihan, ya. Dan kenapa persoalan selalu saya terima, ya, kenapa nak diwujudkan perkhidmatan pelancar ini? Kerana kalau kita lihat di seluruh dunia, sekarang ni perkhidmatan pelancar mereka cuba menurunkan kos setiap pelancaran itu. So kalau yang ada sekarang ni hanya ada satu di Khatulistiwa, iaitu di Kourou, France, yang mana perkhidmatan ini yang berada di garisan Khatulistiwa ini, pelancaran ke angkasa lepas jaraknya lebih pendek. So ini memungkinkan
mengurangkan kos Kosnya bahan lebih api. murah. Ya. Dan itu hanya satu-satunya ada. Sebab itu saya kira Malaysia berpeluang di garisan khatulistiwa ini untuk kita juga mencipta satu perkhidmatan pelancar roket di rantau ini. Dan saya difahamkan di Koru sendiri sebenarnya pun telah penuh tempahan. Macam Elon Musk sendiri dia merancang 150 pelancaran untuk tahun ini saja. So jadi perniagaan atau nilai komersial terhadap perkhidmatan pelancar ini sangat tinggi di seluruh dunia. Tuan Haji, saya membayangkan bahawa teknologi hari ini orang begitu dengan sewenang-wenangnya bercakap AI. Walaupun kita tahu itu, tapi kita tahu juga bahawa perubahan teknologi ini kesan penggandanya besar, sehingga kan tadi kita bercakap soal satelit Pico yang kecil daripada nano itu. Bererti adakah dengan mengecilnya keperluan saiz satelit itu mengurangkan kos tanpa menjejaskan kecekapan, atau bagaimana bila kita bercakap soal perubahan di dalam teknologi pembikinan satelit? Disebutkan tadi sektor ataupun yang keempat itu soal pembinaan alat itu. So ada beberapa perkara yang difikirkan di peringkat antarabangsa. Dia nak memastikan dengan pengecilan saiz satelit untuk sektor-sektor tertentu, contohnya sektor komunikasi, IoT dan sebagainya, bukan saja dia nak kekalkan kualiti dia, tetapi dia nak lebih tingkatkan impak dia. Itu semakin kecil bukan bermakna semakin lemah. So dia semakin kuat. Itu satu yang sekarang diteroka. Yang keduanya, untuk memastikan di angkasa lepas sana tidak dibebani dengan begitu banyak debris. Kita bercakap space garbage. Space garbage yang kita kira ribuan dah ada di atas sana dan memanglah ada risiko dan sebagainya. Tetapi dengan pengecilan saiz kepada satelit itu bukan saja mengurangkan kos, meningkatkan kapasiti dan kualiti dia, tetapi juga mengurangkan risiko insiden-insiden di angkasa lepas. So itu yang sedang dilihat supaya teknologi angkasa ini membawa kepada teknologi yang bukan sahaja lebih cekap, tetapi boleh menghasilkan nilai komersial yang berlipat kali ganda. Bayangkan kalau Pico size, mungkin sekali pelancaran tu kita boleh lancarkan 20. Saya bayangkan suborbital launching pad ini daripada mana-mana pesawat je. Tak apalah, itu soal kemungkinan yang saya terfikir. Saya mungkin salah kerana saya masih marhain dalam ini. Tapi bila sektor yang ketiga, Tuan Haji menyebutkan tentang sumber tempatan, saya terfikir dua. Adakah kita bercakap soal sumber tempatan itu bakat tempatan sahaja, ataupun kita juga melihat sumber seperti REE misal? So apabila kita berbincang dengan spin off kepada satu-satu aktiviti yang kita bangunkan, kita nak melihat sumber tu bukan saja sumber bahan api, tetapi sumber rare earth umpamanya yang boleh menyokong kepada pembuatan chip umpamanya, elektronik, board dan sebagainya kan. Itu pun perlu. Dan selain daripada itu, kita juga nak melihat ada tak elemen lain. Contohnya dari segi tourism. Space tourism yang selama ini kita bayangkan space tourism tu kita naik ke angkasa lepas. Tetapi space tourism bukan saja yang naik ke angkasa lepas, tetapi kita melihat bagaimana contohnya astronomi. Apabila kita ada fenomena gerhana, kita lihat peminat-peminat astronomi ini daripada seluruh dunia bertumpu. Itu juga menjadi satu elemen yang agak menarik dalam kita nak memperkembangkan teknologi. Hakikatnya saya juga pernah menyuarakan bagaimana seboleh mungkin setiap negeri di Malaysia ni dia ada bandar angkasa dia sendiri dengan spesifik ataupun fokus yang tertentu. Ada yang untuk buat pembuatan, ada yang buat untuk pelancaran, ada yang buat untuk tourism dan yang terbaru saya difahamkan ada yang berminat untuk membangunkan bandar angkasa yang memfokuskan kepada pembangunan sumber manusia, akademik. Kita lihat kalau di Jepun, di India ada universiti khusus untuk memastikan bekalan sumber manusia negara itu sentiasa ada. Dan sudah tentu kita mesti memastikan adanya laluan kerjaya yang baik untuk bakal-bakal
saintis kita di masa akan datang. Apabila Tuan Haji menyebutkan bahawa di setiap negeri itu harus difikirkan kewajaran memiliki bandar angkasanya, saya membayangkan perlunya kepada design thinking, kerana seingat saya misalnya saiz SRB kepada pesawat Columbus itu sangat ditentukan oleh saiz terowong daripada mana kilang ia dibuat sehingga kepada launching pad. Jadi bila memerlukan design thinking itu dia perlu gagasan di peringkat federal supaya ada penyelarasan itu. Nanti kita akan kembali untuk minit-minit yang berbaki selepas kita berjeda. Saya ingin juga menyentuh tentang sektor yang pertama, soal user itu, kerana ada disebut sektor pertama pengguna. Jadi kelihatannya seperti program-program MSc 2030 ini direncanakan oleh MAISA. Apakah ada ruangnya, peranannya untuk kami yang pengguna ni mendapat manfaat daripada limpahan acara yang bakal dilaksanakan sehingga 2030? Nanti kita tanyakan selepas kita berehat seketika. Okey. Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Pada malam ini kita bercakap tentang MSE 2030, Malaysia Space Exploration. Menjelang 2030 nanti sudah pun ada perencanaan pengisian aktivitinya. Bercakap tentang ini adalah Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, iaitu Tuan Haji Azli Kamil Napiah. Banyak yang kita bicarakan tadi tentang potensi, apa yang kita ada, apa persiapannya. Kalau kita ingin cuba menzahirkan di dalam fikiran audiens kita 2030 nanti, apa yang bakal kita kecapi dengan pelaksanaan MSE 2030 ini, Tuan Haji? Baik, yang pertama sekali kita nak menggariskan bahawa sasaran kita, teknologi angkasa mampu menjadi salah satu daripada penyumbang ekonomi
negara menyalur 2.3. Tadi 1% daripada GDP. Ya, 1% sekurang-kurangnya 1% daripada GDP negara pada ketika itu. Dan mungkin calculation kita lebih kurang dalam 10 bilion pada itu dan minimum. Dan kita jangka kita kalau penglibatan daripada industri kita, local industri kita di tempatan dalam industri ini semakin baik, kita akan mampu mencapai lebih daripada itu. Dan yang kedua yang mungkin ditunggu-tunggu oleh generasi muda kita, insya-Allah kalau segala-galanya berjalan lancar, sektor angkasa akan mampu menyediakan tidak kurang pada 5,000 peluang pekerjaan baru kepada generasi muda dalam sektor angkasa ini. Dan ini telah pun mula kita lihat detik-detik peluang ini. Kerana sehingga hari ini telah ada lebih kurang 60 industri tempatan yang mula muncul berkecimpung dalam sektor angkasa, Dan yang ketiganya mungkin kita bila sebut 5,000 peluang pekerjaan itu, bidang-bidangnya. Sebab ramai yang mungkin dengar malam ni kata, dia kena mempersiapkan diri 2-3 tahun lagi ni. Bidang apa? Banyak. Kalau kita pergi kepada yang asas, memanglah dia ada space engineering, kita ada astronomi, dan yang terbaru yang saya kongsikan ialah space law. Dan ini satu yang baru kepada negara kita dan baru juga kepada rantau Asia Tenggara. Dan jadi siapa yang menjadi perintis dia akan mendapat advantage. Ya, kalau boleh saya kongsikan, umpama kita ciptakan dulu halal, halal hub. Dan hari ini halal hub telah menjadi satu kemestian kepada industri pemakanan kita. Begitu juga nanti dalam sektor angkasa kita mesti ada space law kepakaran di dalam setiap aktiviti, sama ada pembuatan, perkhidmatan dan sebagainya. Dengan adanya itu, segala aktiviti yang berkaitan angkasa yang diterajuli oleh negara sudah tentu akan mendapat iktirafan di peringkat antarabangsa. Dan ini menjadi satu sasaran baru kita kepada penciptaan kepakaran dalaman dan juga ekonomi baru kepada negara. Dan yang ketiga ialah kita mengharapkan dengan kepakaran kita, penguasaan kepakaran terhadap teknologi angkasa, satelit dan sebagainya, insya-Allah boleh mampu menyumbang sekurang-kurangnya 40 juta setahun dari segi nilai data yang kita boleh komersialkan di seluruh dunia. Dan tidak keterlaluan kalau saya katakan Malaysia boleh menduduki tangga teratas dalam top 3 rantau Asia Tenggara dalam sektor angkasa menjelang 2030. Tuan Haji, kita boleh saja berimpian, tapi kita juga harus realistik dengan cabaran-cabaran yang berada di depan kita. Kerana sebelum ini juga saya sebutkan pernah kita seperti terhenti, macam hilang seketika excitement itu, dan kita harap tidak berlaku lagi dengan MSC 2030 ini. Kelihatannya kerajaan bersilih ganti, alhamdulillah di bawah pimpinan Tuan Haji masih kekal kita menggendala usaha angkasa ini. Tapi apa cabaran yang dihadapi Malaysia? Baik, bukan saja Malaysia yang menghadapi cabaran ini. Pada saya seluruh dunia, siapa yang bergiat aktif dalam teknologi angkasa dia akan menghadapi cabaran ini. Yang pertama sekali ialah kepantasan teknologi itu sendiri. Ya, kalau dulu kita bercerita pasal satu satelit yang bersaiz bertan-tan, hari ini kita bercerita Pico. So ini adalah satu cabaran dalam pengurusan, dan kita tidak boleh pula membuat jalan pintas, kita mesti menguasai teknologi itu terlebih dahulu dan baru boleh kita mencipta inovasi. Itu antara yang saya rasa cabaran yang mungkin kita boleh susun atau urus dia sebenarnya. Yang keduanya ialah dari segi teknologi itu sendiri, kerana teknologi angkasa kosnya sangat tinggi. Ya, penghantaran astronot berpuluhan juta umpamanya, satelit untuk mencipta, kos untuk mencipta satelit juga perlu. Sebab itu perlunya public and private partnership dan juga kolaborasi kita dengan pemain antarabangsa. Malaysia mesti turut serta dalam rantaian ini. Dan yang ketiga mungkin dalam pengalaman kita ialah penerima gunaan teknologi itu dalam kehidupan kita seharian. Sebab tu kami cuba mewawarkan untuk merakyatkan teknologi angkasa. Kalau boleh kita setiap rakyat Malaysia ini mampu menguasai teknologi angkasa ini
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sama ada dalam untuk mengurus kehidupan dia, untuk mengurus pekerjaan dan sebagainya. Hari ini kita lihat pelbagai aplikasi yang berteraskan teknologi wujud. Sama ada di Malaysia atau di seluruh negara. Ini ada 4 bahagian yang saya sebutkan. Barangkali itu yang berpijak pada pengguna itu. Bila memfokuskan pengguna, apa yang boleh kami sebagai rakyat di dalam MSE 2030 ni bakal mendapat manfaat langsung ataupun tidak langsung? Ya, itu yang saya sebutkan segmen pengguna. So, kita akan teruskan segmen ini dan saya sebutkan tadi setiap tahun KPI kami akan cipta 5 aplikasi baru. Okey. Itu KPI-nya? KPI-nya untuk setiap tahun. Ujung tahun ni saya nak temu bual tu Haji, nak tengok 5 aplikasi yang ada. Dah ada dalam senarai dan permintaan pun telah melebihi pada 5. Okey. Sebagai contoh. Mudahlah KPI itu 2030 beres lebih awal lah. InsyaAllah, sebab kita bukannya mencipta sesuatu baru kita nak war-warkan kepada orang. Sebaliknya kita akan tanya kepada pengguna kita, apakah masalah yang nak diselesaikan? Kita selesaikan dengan masalah dan itu akan menjamin penerimanya. Dah ada penggunaan dia dan itu yang kita apply 55 aplikasi setakat ini dan berjalan sejak 2006. Alhamdulillah dan saya yakin dengan negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam era kata orang ekonomi yang tak menentu ini, kita memerlukan satu pendekatan teknologi yang boleh membantu kita menguruskan kehidupan kita dengan lebih cekap, efisien dan apatah lagi sebagai kerajaan negara kita mesti menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat dalam pendekatan yang sesuai. Tuan Haji, kita banyak bercakap soal potensi, di hujung ni kita juga bercakap soal cabaran, tetapi di dalam banyak yang kita bicarakan ini, apa game changer yang sebenarnya? Saya selalu di hujung-hujung ni saya bagi magic wand lah, tongkat sakti kepada penonton saya. Nak ketuk dekat mana tongkat sakti ni Tuan Haji? Sebagai Ketua Pengarah MISA. Game changer kita ialah yang pertama sekali sebab kita ada dasar. Dasar ini adalah satu teras yang cukup penting dalam membangunkan satu-satu. Alhamdulillah kita bersyukur kerajaan memahami supportive political will sudah ada. Dan yang keduanya kita lihat ialah nilai teknologi angkasa ini begitu tinggi sekarang ni. Dan satu-satunya teknologi yang tidak tergugat walaupun ada dunia menghadapi krisis COVID-19 dan dia terus nilai dia terus meningkat. Dan ini satu peluang dan ruang yang saya rasa kita jangan lepaskanlah. Teknologi untuk kita kuasai untuk masa kehadapan. Dan yang akhir sekali ialah generasi muda kita memang dia sepatutnya bergiat dalam teknologi yang seumpama ini. Kerana ini teknologi termaju demi masa depan. Bila bincang tentang angkasa ni Tuan Haji, rasa macam berada di awangan seketika. Sehinggalah di hujung-hujung minit sebelum kita khatimah ini, rasa tersentak tiba semula ke bumi dan melihat realiti bahawa banyak tugas yang perlu kita lakukan untuk menjayakan MSE 2030. Terima kasih kepada Tuan Haji, terima kasih kepada semua penonton yang bersama menemani kami 1 jam yang lalu hingga kini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.